Kembali semula dan seterusnya kita beralih kepada usaha melatih semula dan meningkatkan kemahiran menjadi satu keperluan pada ketika ini seiring dengan kehendak majikan. Ia juga menjadi cerminan kepada dapatan Pearson Skills Outlook yang menekankan keperluan golongan pekerja meningkatkan kemahiran mereka. Untuk mengulas lanjut perkara ini, kita bersama dengan Datuk Arif Farhan Dos, Ketua Pegawai Operasi HRD Corp. Assalamualaikum Datuk, terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Datuk, bantu kami untuk faham tatkala melalui proses pemulihan pasca COVID-19, sejauh mana penerimaan serta sambutan rakyat Malaysia terhadap reskill ataupun upskill kemahiran mereka merangkumi golongan pekerja, penganggur termasuk majikan. Macam mana Datuk? Ya, salam sejahtera. Saya nak bermula dengan memberi sedikit latar belakang mengenai HRD Corp. Bukan semua majikan di Malaysia berdaftar di bawah HRD Corp. Mereka yang wajib mendaftar adalah syarikat yang mempunyai 10 pekerja ke atas. Ini memaksa HRD Corp untuk memastikan terdapat strategi untuk memastikan mereka yang berdaftar dengan kita mempunyai dana yang mencukupi untuk membiayai latihan kemahiran. Di sini terdapat perundangan untuk memastikan majikan yang berdaftar dengan kami membayar 1% daripada keseluruhan gaji yang ditawarkan kepada pekerja. Saya memula dengan perkara ini sebab saya nak pastikan bahawa terdapat pemahaman bahawa semasa COVID dulu kita mempunyai lebih kurang 23 majikan yang berdaftar dengan kita pada masa itu. Perluasan Aktah PSMB 2001 hanya berlaku pada bulan Mac 2001 dan daripada waktu itu kita telah menambah majikan yang berdaftar daripada 23,000, sekarang kita mempunyai lebih kurang 81,000 majikan dan ianya merangkumi lebih kurang 4 juta pekerja seluruh negara. Dan pada waktu COVID dulu terdapat fokus yang lebih kepada survival syarikat. Pada masa itu kita mendapati syarikat-syarikat yang mendaftar lebih menumpu perhatian untuk memastikan kelangsungan perniagaan tidak terjejas. Maka terdapat tumpuan yang lebih sedikit kepada latihan kemahiran. Sebab itu HRD Corp mengambil pendekatan untuk lebih mensasarkan mereka pekerja yang telah hilang kerja, pekerja yang telah dipotong gaji dan juga dikurangkan waktu bekerja, dan juga fokus kami pada masa itu adalah kepada graduan yang keluar yang belum dapat kerja, masih menganggur, dan juga mereka yang keluar daripada bangku sekolah. Kita bernasib baik kerana pada waktu itu kerajaan telah mewujudkan dana penjana dan menyalurkan satu jumlah dana yang besar untuk memastikan mereka-mereka ini yang tidak mempunyai kerja ataupun kehilangan kerja diberi latihan kemahiran sebelum ditempatkan di industri yang masih memerlukan banyak pekerjanya, itu di mana permintaannya masih berbesar. Ini merupakan satu cabaran yang besar dan HRD Corp telah menyambut cabaran ini dengan melatih lebih kurang 85,527 peserta dan separuh daripada mereka ini telah ditetapkan dengan pekerjaan baru. Sementara itu 36,000 lebih daripada mereka telah diberikan latihan untuk menjana pendapatan sendiri. Kita telah meramaikan lagi usahawan kecil di negara ini yang masih lagi menjalankan usaha mereka ini secara part time kerana ada daripada golongan mereka yang sudah mendapat kerja tapi masih meneruskan perniagaan mereka secara kecil-kecilan. Dan saya juga ingin menyatakan bahawa oleh kerana syarikat yang mendaftar dengan kita ini berada di seluruh negara, bukan semua syarikat mempunyai keperluan yang sama. Kita ada syarikat yang besar iaitu the large MNCs, PLCs. Kita juga ada syarikat SME yang sederhana besarnya, dan kita juga ada syarikat kecil di mana mereka ada kurang daripada 50 pekerja. Sudah tentu keperluan mereka semua berbeza. Maka HRD Corp perlu ada strategi yang berbeza untuk setiap daripada golongan tersebut. Kita mendapati syarikat yang lebih besar lebih bersedia untuk COVID yang telah melanda waktu itu, sementara mereka yang di peringkat pertengahan dan di syarikat kecil ini tidak bersedia pada waktu itu.
Tetapi kita memahami bahawa pada waktu itu fokusnya adalah untuk survival dan bukannya untuk menumpu perhatian kepada untuk memastikan pekerja mereka dilatih pada waktu itu. Keadaan kini telah berubah di mana kita melihat lebih ramai majikan telah sedar bahawa COVID-19 bukannya satu wabak yang tidak mungkin kembali. Kita sudah tahu bahawa ini hanya satu permulaan kepada bermacam-macam krisis lagi yang mungkin akan wujud pada masa hadapan. Sekarang kita dapati ada permintaan yang lebih tinggi untuk untuk latihan kemahiran untuk mendigitalisasikan proses-proses dalam syarikat supaya pekerja mereka kalau ada wabak lain atau krisis lain di mana mereka terpaksa kerja dari rumah, mereka boleh berbuat demikian tanpa mengganggu operasi syarikat. Kami mendapati kini lebih mudah untuk HRD Corp memastikan proses pemahaman keperluan latihan kemahiran untuk mendigitalisasikan proses ini berjalan lancar supaya pengalaman perit dan pahit yang lalu itu tidak akan mereka perlu melalui sekali lagi. Baik, Datuk, kalau kita ikut laporan Person Skills Outlook, terdapat 5 kemahiran yang menjadi permintaan majikan di mana yang pertamanya ialah komunikasi dan keduanya fokus pelanggan, kepimpinan, perhatian perincian dan juga kolaborasi. Jadi bagaimana HRD Corp nak memfasilitasi aspirasi kelima ini dalam meningkatkan kemahiran pekerja? Okey, saya perlu menyatakan tadi Pearson Outlook 5 important skill tu adalah sama dengan kemahiran-kemahiran yang diperlukan pada kurun ke-21 ataupun 21st century skills. Yang pertama sekali saya ingin menyatakan bahawa kemahiran yang paling penting untuk diterapkan dalam mana-mana pengajaran adalah keperluan kemahiran untuk belajar. Jika kemahiran ini dapat dikuasai, maka sebarang keperluan syarikat dapat diselesaikan dengan pekerja yang sudah mempunyai peralatan atau kelengkapan untuk belajar sesuatu yang baru supaya sebarang cabaran di tempat kerja itu dapat diatasi. Saya ingin memperincikan lagi 5 kemahiran yang disebut oleh Pearson itu. Kami mendapati kemahiran yang amat penting dalam tempat kerja adalah pertama, kebolehan untuk berkomunikasi dengan jelas dan juga untuk menyampaikan komunikasi dalam perkara-perkara yang rumit atau kompleks. Ini kemahiran yang pertama yang diperlukan oleh pekerja. Keduanya, pemikiran kritis ataupun kebolehan untuk memikir di luar kotak. Ini adalah kerana sebarang cabaran yang dihadapi di tempat kerja adalah cabaran yang tidak diduga. Cabaran-cabaran yang diduga sudah ada prosesnya, sudah ada standard operating procedure dan ini adalah yang lebih mudah untuk pekerja memahami dan melaksanakan. Tetapi perkara-perkara yang di luar jangka yang memerlukan kemahiran yang kita harus terapkan daripada awal lagi. Dan HRD Corp memahami bahawa keperluan ini sangat penting. Kita bermula dengan ekosistem latihan kita dahulu. Kita mempunyai lebih kurang 5,000 penyedia latihan dan 10,000 jurulatih dalam ekosistem kita. Kita dalam proses untuk memastikan mereka ini memahami keperluan syarikat besar, syarikat SME dan juga syarikat SMES yang mempunyai keperluan yang berbeza. Tetapi untuk fokus bagi tahun 2023 adalah memastikan bahawa penyedia latihan dan jurulatih kita mempunyai kemahiran untuk menyampaikan maklumat ataupun menyampaikan pengetahuan kepada mereka yang dilatih supaya mereka juga dapat menggunakan kemahiran baru ini yang disebut oleh Pearson tadi untuk memastikan bahawa mereka sedia menghadapi sebarang cabaran di masa hadapan. Saya nak disebut di sini bahawa di HRD Corp kita mengambil pendekatan yang telah diperkenalkan oleh Howard Gardner, seorang psikologis terkemuka di Amerika yang juga seorang Nobel Peace Prize winner. Dia kata dalam setiap persekitaran pengajaran perlu ada minda, 5 jenis minda yang penting. Pertama, minda yang berdisiplin, di mana individu itu diterapkan kepentingnya individu itu sentiasa belajar dan tidak berhenti daripada belajar supaya ilmu yang ada itu diperdalami sedalam-dalamnya supaya mereka arif dan pakar dalam disiplin yang dipilih. Keduanya adalah minda
yang membolehkan mereka mencernakan sebarang masalah yang dihadapi, atau dalam bahasa Inggeris, the ability to synthesize. So ini adalah minda yang paling penting dalam kurun ke-21, kerana dalam persekitaran di mana terdapat begitu banyak maklumat, kita harus tahu mana maklumat yang penting, maklumat yang kurang penting, dan maklumat yang penting itu bagaimana dipergunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ketiganya adalah minda kreatif, dan di sini kita bukan saja mementingkan minda yang boleh membuat inovasi hanya kerana keperluan inovasi, tetapi kita lebih mementingkan inovasi efektif, iaitu inovasi yang membawa makna, inovasi yang memudahkan cara kerja, inovasi yang akan memastikan ada nilai manfaat kepada manusia sejagat. Kemudiannya kita melihat kepada minda hormat, iaitu setiap pekerja diterapkan dengan minda hormat supaya mereka menilai dan mereka memahami bahawa ilmu yang datang ini daripada mana saja harus diterapkan tanpa perasaan ego. Ini memerlukan sifat inklusif di mana kita belajar daripada mana saja ilmu itu datang. Dan akhir sekali, minda yang paling penting sekali adalah minda etika. Ini adalah tahap di mana pekerja itu sendiri sentiasa menyual diri sendiri dan bertanya bagaimana saya boleh menjadi lebih efektif, bagaimana saya sebagai seorang pekerja yang mementingkan pekerjaan yang diberikan pada saya itu sentiasa memastikan saya mempelajari dan menjadi lebih efektif. Ini memerlukan satu minda yang sentiasa mempersoalkan kedudukan dan status individu itu. Baik, terima kasih Datuk kerana bantu kami lebih faham tentang kepentingan pelaburan modal insan dan telah terbukti penting kepada ekonomi negara kita dan juga politik, terutama dalam mendepani cabaran global dunia pada tahun depan.